Sabtu lah kan. Jadi maknanya kita mula menyembelih itu patutnya pada hari Sabtu lah. Tapi kita tidak buat. Maknanya kita akan habis Selasa. Hari Selasa itu kita menyembelih. Apa hukumnya? Masya Nak Allah. poso pun tak tahu ha. Masya Allah. Soalan yang Puasa dapat menarik. berapa hari? Baik. Berkaitan dengan hari Arafah, tahun ni kita lewat sehari. So kalau orang yang lewat sehari, maka kalau kita ikut tarikh kita 9 Zulhijjah pada hari raya pertama di Saudi, betul? Kan? Kita 9 Zulhijjah, di Saudi dah 10 Zulhijjah. Lewat sehari. Mungkin ada negara yang awal sehari daripada Saudi. Di Saudi 9 Zulhijjah, ada negara yang dah raya dah hari itu kan. Ada raya awal sehari daripada Saudi. Kita akan raya lewat sehari daripada Arab Saudi. Baik. Jadi bagaimana kita ini terutamanya dari sudut puasa pada hari Arafah tu. Baik. Pertamanya masuknya bulan yang baru itu mengikut pada anak bulan yang kelihatan di tempat masing-masing. Jika di Saudi dah kelihatan anak bulan dan mereka mengisyarkan satu Zulhijjah kita katakan, dan kita belum lagi nampak keesokan harinya baru nampak anak bulan, maka kita mengisyarkan satu Zulhijjah, keesokan harinya lewat sehari daripada Saudi. Maka bermulanya kiraan tarikh kita adalah pada mengikut kiraan tempat kita berada. Mengikut pada tempat kita berada. Kemudian itu yang pertama. Dan kita juga menghadapi isu ni bila bulan Ramadan kan. Dan kita mula berpuasa ikut negara kita lah. Dan kalau kata Saudi berpuasa sehari awal, maka itu di tempat dia, dan kita mula berpuasa ikut apa yang kalau kita pemohon mohon besar raja-raja, penyimpan mohon besar raja-raja beritahu hari apa. So itulah dia hari kita. Mengikut kepada pemerintah. Kemudian soalan yang kedua timbul, puasa pada hari Arafah. Bagaimana, dan juga doa pada hari Arafah. Kerana Nabi SAW sebutkan al-hajju Arafah. Haji ini kemuncaannya adalah Arafah. Siapa yang terlepas Arafah, maka dia terlepaslah ibadah haji itu. Dan sehingga petang tadi kita masih ada lagi 400 jemaah yang belum lagi pergi, tengah tunggu bas nak bawa ke KLIA, nak terbang ke Saudi tu. Ada 400 jemaah menunggu di Movenpick KLIA tu nak ke sana, dan mudah-mudahan sempat sampai, dan bila sampai tu memang kena straight terus pergi ke Arafah tu. Sebab kalau terlepas tu, maka terlepaslah haji itu. Baik, jadi kita bagaimana? Persoalannya kita bagaimana? Okey, untuk memahami perkara ini, kesimpulannya ialah setiap negara itu mengikut kepada ketetapan tarikh negara masing-masing. Jika pada hari esok tarikh kita adalah 8 Zulhijjah, maka dia adalah hari Tarwiyah, namanya hari Tarwiyah. Dan hari hari yang ke-8. Kan namanya hari Tarwiyah. Hari yang ke-8. Kita bukan 9 Zulhijjah lah. Kita adalah kira 8 Zulhijjah. Adapun di Saudi, mereka telah mula bergerak ke Arafah untuk hari yang ke-9. Jadi besok di Saudi 9, kita 8. Jadi macam mana? Dari sudut puasa dan juga dari sudut doa, macam mana? Kalau kita melihat pada hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan dalam hadis tu, apakah bunyinya? Nabi sebut doa apa?
disebut doa pada hari Arafah, kan, ataupun berpuasa pada hari Arafah. Dan puasa hari Arafah itu kita tahu dia jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka peristiwa wukuf di Arafah dia mengikut kepada tarikh, iaitulah 9 Zulhijjah. Bukannya tarikh yang mengikut kepada wukuf itu. Wukuf kena ikut tarikh. Betul? Kalau orang pergi wukuf di Arafah 8 Zulhijjah, sah tak? Tak sah. Kan? Sehari awal tak. Dia kena ikut hari Arafah itu pada hari 9 Zulhijjah itu. So dia ada susunan dia. Maka wukuf di Arafah dia mengikut kepada tarikh, bukan tarikh itu yang mengikut kepada wukuf di Arafah itu. Maka wukufnya para jemaah haji di Arafah kerana telah masuk 9 Zulhijjah. Kalau kata besok 8, adakah para jemaah haji akan bergerak boleh bergerak ke Arafah? Tak. Dia akan masih maintain di Mekah dan tunggu timing nak pergi tu. Disebabkan besok nak masuk 9, maka mereka dah mula bergerak daripada petang tadi, dah tengah hari tadi dah mula bergerak. Kenapa? Kerana 9 Zulhijjah itu. Bukannya kerana hari Arafah itu, bukan. Hari Arafah itu dia terjadi kerana 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah dia bukan sahaja tarikh yang berada di Saudi, dia juga tarikh yang berada di setiap negara Islam. Setiap negara. Kan? Baik. Maka untuk kita yang berada di Malaysia, kan, bagaimana kita yang berada di Malaysia ini, maka kita mengikut kepada tarikh kita yang berada di sini. Memang kita rasa macam tak kena pula kan. Kita nak puasa hari Arafah, tapi orang dah habis ataupun sedang berwukuf di Arafah itu kan. Jadi macam mana? Baik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu, puasa pada hari Arafah dan doa pada hari Arafah. Kalau kita melihat para sahabat dulu, bila Nabi SAW mengutus mereka untuk berdakwah kan ke negara-negara yang lain. Apabila tibanya pada masuknya awal bulan Zulhijjah, adakah Nabi menyuruh mereka untuk mengikut waktu Madinah ketika itu? So kalau Madinah dah masuk 1 Zulhijjah, baru mereka semua masuk 1 Zulhijjah, tak? Kan? Nabi kata, saum yauma yasumun wa yaftur yauma yafturun. Yang kamu puasa hari yang mereka berpuasa, kamu berbuka beraya pada hari yang mereka berbuka ataupun hari yang mereka berhari raya. Maksudnya semua ikut tempat masing-masing. Dan adakah ketika mana para jemaah haji sedang berwukuf di Arafah, berdoa ketika itu, adakah negara-negara lain, kita bayangkan dulu, jangan bayangkan sekarang, kita bayangkan dulu, adakah mereka dulu kena ikut waktu wukuf di Arafah? Cuba bayangkan, kita sekarang tak ada internet, tak ada WhatsApp. Kita tahu ke dekat Saudi sekarang ni, 1 hari awal ke 1 hari lewat daripada kita? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Maka kita akan ikut apa? Kita akan ikut negara kita. So kita sampai je 9 Zulhijjah, apa kita buat? Kita akan berdoa kerana itu hari yang Nabi SAW Allah telah fardukan, dia adalah hari Arafah. Maka kita akan berdoa. Dan kalaulah kita kena ikut waktu wukuf orang di Arafah itu, itulah waktu yang mustajab doa yang Allah kata, maka orang-orang yang selepas zaman Nabi SAW hinggalah waktu internet ada, maka rugilah mereka kerana kemungkinan mereka telah berpuasa ataupun berdoa bukan pada hari Arafah. Betul tak? Maka adakah Allah telah berlaku adil kepada mereka semua? Sudah tentu tidak. Maka setiap daripada kita mengikut kepada tempat kita masing-masing. So kalau tempat kita besok adalah 8 Zulhijjah, maka dia adalah 8 Zulhijjah, kita 9 Zulhijjah pada hari Sabtu, maka kita beranggapan itulah dia hari Arafah pada tempat kita yang telah ditetapkan. Kan memanglah sebab kita tahu dekat Saudi esok orang tengah wukuf di Arafah. So kita rasa macam tak syok kalau kita buat hari Sabtu. Tapi cuba kita bayangkan kalau kita tak tahu pun dia orang sekarang tengah buat apa.
kita akan okey je esok tu dengan senang hati je kita akan hari Sabtu tu kita menganggap itulah di hari Arafah dan kita beranggapan itulah dia sekarang pada jemaah haji tengah wukuf di Arafah. Kan, maka kita balik kepada asalnya, itulah hadis Nabi SAW sebutkan, dan Nabi sebutkan pun adalah puasa itu adalah doa adalah pada waktu Arafah, dan para jemaah haji bergerak ke Arafah adalah pada 9 Zulhijjah. So tarikh itu yang penting, bukan peristiwa itu dia penting, tapi peristiwa itu dia ikut apa? Dia ikut tarikh. Hari jadi kita, adakah hari jadi kita ikut suka kita, ataupun hari jadi kita kena ikut tarikh? Kena ikut tarikh. Kalau kita lahir pada tahun lompat bulan Februari, nasiblah. Bukan kita boleh main suka-suka je nak kan, nak adakan tahun ni aku nak juga, tarikh aku ada. Tak ada. Kalau tak ada, tak adalah tarikh kita tahun tu, tahun lompat. Tak ada. Maka peristiwa itu adalah mengikut tarikh itu pada 9 Zulhijjah, maka kita mengikutlah pada tarikh 9 Zulhijjah itu yang telah ditetapkan sebagai hari wukuf di Arafah, dan 10 Zulhijjah adalah hari raya. So katakan kat Saudi dah raya pada hari kita berpuasa 9, itu tempat mereka hari raya, dia orang punya tempat lah. Kan, sebagaimana waktu di Saudi, mereka sekarang tengah solat apa? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Baru lepas solat asar, kita solat apa? Kita solat isyak. Adakah kita kena sama ikut solat asar? Tak perlu. Kita ikut waktu kita lah. Kenapa kita ikut waktu dia? Sebab setiap tempat masing-masing punya perkiraan. Dan itulah yang para sahabat lakukan. Nabi tak tegur, tak bagi tahu pun kepada para sahabat nak puasa, nak masuk bulan Zulhijjah, nak wukuf di Arafah, nak berpuasa hari Arafah, nak puasa Ashura, nak puasa Ramadan, semua kena ikut mana tempat yang Nabi ada ketika itu. Kalau Nabi di Madinah, kena ikut Madinah. Kalau Nabi ada kat Mekah, kena ikut Mekah. Tidak. Nabi pun akan berpandu dengan apa? Dengan anak bulan di mana tempat Nabi berada ketika itu. Maka kita mengikut pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka 9 Zulhijjah kita adalah pada hari esok. Jangan bimbang kelebihan yang Allah berikan berdoa ketika wukuf di Arafah itu, Allah berikan pada tarikh 9 Zulhijjah. Maka insya-Allah Allah akan berikan. Allah Maha Adil. Dia tidak berikan hanya kepada orang kerana orang sedang berwukuf di Arafah, tak. Dia kerana pada tarikh 9 Zulhijjah itu. Kalaulah katakan Malaysia inilah dia tempat orang melakukan ibadah haji, maka kita akan berwukuf di sini hari apa? Sabtu. 9 Zulhijjah lah, hari Sabtu. Orang Saudi dia akan ikut tarikh dia lah. Dia tak ikut tarikh kita, dia akan ikut tarikh dia. Hari ini adalah hari dia berpuasa ataupun berdoa untuk hari Arafah. Setiap tempat mengikut pada tempat masing-masing, dan begitulah para sahabat ketika dah pergi berdakwah keluar waktu zaman Nabi ada lagi kan, dan selepas itu zaman Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak pernah disyaratkan kalau nak sambut apa-apa bulan Ramadan ataupun Arafah dan sebagainya, kena tengok dulu kepada pusat pemerintahan punya keluarkan harinya bila, tak. Semua mengikut pada tempat masing-masing. Wallahu taala alam. Tapi boleh ke nak puasa esok? Boleh. Tidak ada masalah. Kerana masih di awal masuk dalam hari 10 Zulhijjah. Tapi kalau siapa yang mungkin hari ini dia tak berpuasa, itu hari Khamis, besok hari Jumaat dia nak berpuasa, maka dia kena digalakkan untuk berpuasa pada hari Sabtu juga, kerana Nabi ada larangan Nabi daripada berpuasa pada hari Jumaat sahaja, kerana dia adalah puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nak berdoa pula macam mana? Nak berdoa ikut waktu wukuf di Arafah ke? Tak. Nah, doa adalah doa pada hari Arafah. Maksudnya dia bukan mesti pada waktu wukuf, dia adalah pada satu hari itu. Kalau mula hari kita 9 Zulhijjah itu bermula pada waktu selepas maghrib hingga nanti maghrib yang seterusnya, itulah dia waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Walaupun di Saudi dah masuk 10 Zulhijjah, mereka dah berhari raya, akan tetapi waktu kita masih lagi 9 Zulhijjah, maka kita mengikutlah kita punya tempat. Wallahu taala alam. Itu setakat pembacaan saya daripada fatwa, juga perbincangan para ulama berkaitan dengan perkara ini, kerana dia bukan
bukanlah kali pertama ia terjadi, cuma ianya lebih menjadi lebih panas kan sekarang ini kerana bila adanya apa tu kita kata kemudahan internet ni. So maklumat tu lebih cepat. Kita dah tahu dekat sana, dekat Saudi tengah buat apa kan. So itu yang kita pun rasa macam kita nak sama dekat sana kan. So sebab tu dia jadi isu, sedangkan perkara telah dibincangkan daripada sebelum ini, dan begitulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhabnya, iaitulah setiap ibadah ada tempat dia, ada waktu dia yang telah ditetapkan, dan setiap tempat mengikut kepada tauqid, mengikut kepada tempat masing-masing. Wallahu a'lam. Macam juga Lailatul Qadar Ustaz kan? Ya, betul. Setiap tempat masing-masing. Dan kalau kena ikut satu tempat, kesianlah orang dulu yang tak ada internet tu, kesian. Kan, diorang lain-lain hari dengan Saudi itu sudah tentu mesti akan ada hari yang berlainan dengan Saudi. Wallahu a'lam. Apapun kita meneruskan amal soleh pada 10 hari ini, kalau kita nak berpuasa esok, berpuasa. Kalau kita nak berdoa, kalau kita rasa itu adalah hari wukuf untuk kita berdoa, maka berdoalah. Tetapi jangan meremehkan pada hari Sabtu itu. Dia adalah hari 9 Zulhijjah, hari Arafah untuk tempat kita, dan tak boleh pula kita nak berhari raya kan. Haram untuk orang yang 9 Zulhijjah di tempat dia 9 hari bulan itu dia berhari raya. Kalau kata kita hari Ahad itu adalah 10 hari bulan, maka hari tasyrik kita adalah Isnin, Selasa dan juga Rabu. Maka kita ikut tempat kita tak ikut Saudi. Sebagaimana waktu solat kita ikut tempat kita tak ikut tempat lain. Tak payah cerita dekat Saudi lah kan. Kita cerita dekat Sabah Sarawak je lah kan. Boleh tak waktu bulan Ramadan saya punya berbuka nak ikut waktu Sarawak, sebab Sarawak awal dia pukul 6 lebih dia dah berbuka dah. Boleh tak? Sama negara ni? Tak boleh. Sebab apa? Kita KKS. Sebab tu bila pengumuman waktu dia sebut apa? Telah masuk waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. So orang yang lain waktu pergi tengok tempat dia, tak boleh tengok tempat wilayah persekutuan. Itu untuk wilayah persekutuan sahaja. Imsak begitu juga. Tempat masing-masing ada, masa masing-masing. Sedangkan kita dalam negara kita ni, itu pun kita tak boleh nak ikut tempat lain. Apatah lagi bila berada di negara lain. Wallahu a'lam. Baik, kita nak memulakan perbincangan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis saah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.